Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, apa khabar murid-murid semua? Muadib berharap agar murid-murid semua dalam keadaan sihat walafiat dan dapat meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Jadi insyaAllah murid-murid sekalian, hari ini kita akan menyambung sesi PDPR kita dalam bidang sirah. Unit yang pertama iaitu sesuci hati kekasih Allah. Namun sebelum itu murid, hampir muadib lupa. Lebih baik jika kita memulakan sesi PDPR kita dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Ikut muadib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah usai membaca surah Al-Fatihah. Jadi murid-murid sekalian, perhatikan pada muka surat 97 ini. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu lihat? Perhatikan. Siapa dorang ni? Mekanik kan ni? Ataupun adakah dorang ni cikgu? Ataupun ustaz? Apa? Ya, mereka ialah doktor yang sedang merawat pesakit dan sedang membuat pembedahan. Di mana ni dia buat pembedahan ni? Di rumah ke atau di hospital? Ya, jawapan yang betul. Di hospital. Kalau di rumah tidak dapat pula kita buat pembedahan sebab alat-alat tidak ada. Yang ada cuma di hospital dan di bilik bedah secara lebih spesifiknya. Okey. Apa yang dia bedah ni? Tengok ni. Dia bedah. Inilah X-ray. Tengok. Inilah organ dalam badan manusia ni. Apakah organ ni? Ini kalau kita tengok, nama dia jantung. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai heart. Jadi di sini adanya hadis Nabi SAW berkaitan tentang gambar tadi. Apa hadis Nabi? Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, apabila hati baik, seluruh anggota turut menjadi baik. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Siapa dia Bukhari? Siapa dia Muslim? Bukhari dan Muslim ini adalah dua orang imam yang menjadi yang menjadi periwayat hadis, yang merawi hadis ini, yang mengumpul hadis ini, mereka iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, kita tengok pada muka surat 98. Okey. Baca dan fahami tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Baca dan fahami. Kita faham betul-betul dan kita tengok apakah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah Subhanahu wa taala terbesar pula memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak, dadanya dibedah oleh malaikat. Apakah dada dibedah? Oleh siapa? Malaikat? Bukan oleh doktor? Macam mana tu? Inilah dia tanda-tanda kenabian Nabi. Nabi dibedah oleh malaikat. Dibedah dadanya oleh malaikat. Ketika Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Syam, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Bayangkan, time Nabi menuju ke kota Syam ni, ada orang kenal Nabi walaupun tidak pernah jumpa Nabi, tapi dia tahu yang Nabi ni adalah Nabi akhir zaman. Hal ini kenapa? Berdasarkan tanda-tanda yang jelas kelihatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mula-mula
pada masa Nabi kanak-kanak, dadanya dibedah oleh siapa? Oleh malaikat. Kita tengok pula antara tanda-tanda lain. Betul besar lagi. Awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, hebatnya Nabi. Awan menaungi Nabi ni. Kita kalau dalam panas terik tidak ada payung, siapa menaungi kita? Tidak ada. Tapi Nabi ni tidak perlu pakai payung. Awan menaungi Nabi. Hebat tak hebat Nabi? Hebat tak murid-murid? Hebat. Okey. Terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda ini membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muadib sebut tadi ada beberapa tanda yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang semula. Dan sebelum kita muadib ulang, muadib tanya, ingat ke tidak apa tanda-tanda yang muadib sebut tadi? Ingat ke tidak? Bukan tanda nama. Tapi tanda-tanda ini khusus terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama kita ulang semula. Semasa kanak-kanak, dadanya dibedah oleh malaikat. Dadanya dibedah oleh malaikat. Ini tanda-tanda kenabian yang pertama yang kita sebut tadi. Tanda-tanda lain pula, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tanda-tanda kenabian yang kedua. Awan sentiasa menaungi Nabi. Dan yang ketiga, tanda-tanda kenabian tadi, di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Itulah dia yang disebutkan sebagai tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni kalau orang tanya, hai awak, contoh, hai awak, boleh tak berikan kepada saya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad? Cakaplah, saya boleh. Gitu. Apakah tanda dia tadi? Pada waktu kanak-kanak, Nabi dibedah oleh malaikat. Dadanya dibedah oleh malaikat. Apa lagi? Awan menaungi Nabi Muhammad. Awan menaungi Nabi Muhammad ketika jalan. Ketika berjalan. Dan yang ketiga, di belakang tubuh Nabi ada tanda-tanda kenabian. Susahkah senang? Senang. Jadi ingat dan bagi tahu ibu-ibu. Tadi muadib ajar saya tadi tanda-tanda kenabian. Bagi tahu dengan ibu, apa tu nak? Ibu tahu pada waktu kecil Nabi dibedah dadanya tahu. Bukan oleh doktor, tapi oleh siapa? Oleh malaikat. Begitu. Wah, hebatnya anak ni. Gitu. Jadi kita bagi tahu orang supaya kita pun lebih faham dan lebih melekat di hati kita apa yang kita belajar. Bagi tahu lagi ibu-ibu ataupun bapa-bapa, tahu tak yang Nabi ni kalau berjalan dia dinaungi awan tau. Itulah tanda-tanda kenabian. Lepas tu yang ketiga, bagi tahu ibu-ibu, bapa-bapa, di belakang Nabi tu ada tanda kenabian. Begitu kita bagi tahu dengan kita punya orang bapak kita bagi tahu abang-abang kita ke kakak ke, supaya akhirnya melekat apa yang kita belajar di dalam hati kita. Okey. Seterusnya. Buka muka surat 99. Baca dan hayati. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disucikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Di mana? Di kota baru. Salah. Kota baru salah. Kota Mekah. Semasa kecil baginda disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni ialah ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berumur 4 tahun, semasa baginda bermain bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain, 2 malaikat datang membawa baginda ke suatu tempat. Ketika umur berapa tahun? Umur 4 tahun. Sedang buat apa Nabi ketika tu? Bermain-main. Pandai. Datang berapa orang malaikat? 2 ke 3?
Dua ke tiga? Dua malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam membelah dada Nabi Muhammad. Itu besar lagi. Lalu mengeluarkan segumpal darah serta berkata, inilah sasaran syaitan daripada kamu. Jibril alaihi salam mencucikannya dengan air Zam-Zam dan kemudian memasukkannya semula ke dalam tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wah, bayangkan, tidak ada hospital. Bukan di hospital, bukan di klinik. Di tengah padang pasir ni, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Oleh siapa tadi? Oleh dua malaikat. Siapa yang belah? Malaikat Jibril alaihi salam. Inilah kehebatan Nabi. Nabi meninggal ke tidak? Tidak meninggal. Bahkan Nabi tidak rasa sakit pun. Hebat ke tidak? Hebat. Lalu mengeluarkan segumpal darah. Segumpal darah tu hati Nabi lah dikeluarkan. Dan disebut, apa yang disebut tadi oleh malaikat Jibril? Inilah sasaran syaitan. Syaitan pula. Syaitan. Gitu. Jibril mencucikan hati Nabi dengan air apa? Air paip. Salah. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu kalau yang macam contohnya atuk-atuk kita, ibu bapa kita pergi umrah, pergi haji, kan dia dah bawa pulang air kan. Itu selalunya air Zam-Zam. Yang kita bawa pulang tu air Zam-Zam untuk kita minum. Kemudian memasukkan semula ke dalam tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kanak-kanak yang melihat peristiwa tersebut menceritakan perkara yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian mereka segera pergi mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laju lari. Diorang takut kan? Nampak peristiwa tu, ya Allah, Muhammad dibedah dadanya. Jadi mereka pun berlari bagi tahu Halimatus Sa'diyah. Seterusnya pula kita tengok muka surat ke-100. Ke-100. Mari bernasyid bersama-sama. Kepentingan dan iktibar peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pula lagu apa ni? Tengok sini. Murid bernasyid dengan berirama lagu ikan kek-kek pula. Ikan kek-kek. Tahu ikan kek-kek, lagu ikan kek-kek? Ikan kek-kek tu macam ikan kek-kek maila ila, ikan gelama maila ilai. Itu lagu dia. Jadi kita nak nyanyi tak? Murid-murid semua nak nyanyi tak lagu ni? Tapi sebelum kita nyanyi lagu ni, kita ulang semula apa yang kita belajar. Kita akan mempelajari lagu ni insya-Allah pada hari esoknya pula. Pada hari yang seterusnya, okey? Kita ingat semula apa yang kita belajar sebelum ni. Yang itu kita akan ada sesi lain lagi. Boleh? Boleh ke tidak? Tunggu muadib akan ajar pada sesi PDPR yang seterusnya pula. Okey. Jadi kita ulang semula. Siapa masih ingat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad? Ada berapa tadi kita sebut tadi? Ada 3. Yang pertama, dada Nabi dibelah oleh siapa? Oleh malaikat. Kedua, awan sentiasa menaungi Nabi. Dan yang ketiga, ada tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang semula sampai kita faham, sampai kita ingat dan kita boleh bagi tahu dengan orang. Nabi dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Siapa yang menyusui Nabi? Halimatus siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Umur berapa tahun Nabi dibedah? Umur 4 tahun. Ketika Nabi sedang apa? Sedang makan enggak? Sedang minum? Betul, sedang bermain-main bersama kanak-kanak yang lain. Dan 2 orang malaikat datang membawa baginda ke suatu tempat. Dan siapa yang bedah dada Nabi? Malaikat Jibril alaihi salam. Dan dicuci hati Nabi tadi dengan air apa? Air kolak? Salah. Air Zam-Zam. Dan kemudian dimasukkan semula ke dalam tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi murid-murid, sesiapa yang ada buku aktiviti tu, sila buat aktiviti muka surat, bermula muka surat 97 lah. 97, 98, 99 dan 100. Banyaknya. Memanglah banyak. Nak jadi pandai, kena sentiasa buat latihan. Jadi muka surat 97 hingga 100. Cukuplah. 97, 98, 99, 100. Gitu. So, kalau sudah siap, bolehlah hantar dengan guru-guru yang mengajar murid-murid. Dan jangan lupa, kalau ada sesi soal jawab, bolehlah menyoal guru-guru yang mengajar murid-murid sekalian. Untuk muka surat 100 ni, yang ini kita akan belajar pada sesi yang seterusnya. Boleh? InsyaAllah. Jadi kalau tidak ada, kalau ada persoalan, bolehlah bertanya dengan Muadib sendiri pun boleh, melalui ruangan komen di YouTube Muadib, ataupun bolehlah bertanya dengan guru-guru yang mengajar adik-adik sekalian. Jadi setakat ni sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.